Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di dalam bahagian 2 untuk bab 1, asas pembangunan produk ataupun business model canvas. Okey, so untuk bahagian 2 kita akan sambung kepada komponen BMC yang keempat, iaitu customer relationship. Okey, untuk komponen yang keempat ini, customer relationship adalah komponen yang mana kita jelaskan jenis hubungan antara perniagaan dengan segmen pelanggan tertentu. Kita nak jelaskan di atas BMC kita tadi, kita nak jelaskan apa hubungan di antara perniagaan kita dengan segmen-segmen pelanggan. Okey, dia ada 3 motivasi kenapa kita kena jelaskan hubungan dengan pelanggan ini, iaitu yang pertama, kita nak mendapatkan pelanggan. Kita kena jelas tentang customer relationship ni untuk kita dapatkan pelanggan barulah, untuk kita dapatkan pelanggan. Yang kedua, untuk kita mempertahankan pelanggan sedia ada. Contoh, kalau kita ada kita dah ada pelanggan, kita nak kekalkan pelanggan yang sedia ada ini, kita kena jelaskan customer relationship jenis macam mana yang kita nak guna. Okay, yang ketiga adalah untuk menaikkan penjualan. Nak naikkan lagi keuntungan ataupun nak naikkan jumlah penjualan produk kita. Sebab itu kita kena jelaskan 3 jenis customer relationship untuk perniagaan kita. Okey. Contoh di sini, memberikan produk terbaik untuk menarik pelanggan baru atau menyediakan call center untuk mempertahankan pelanggan yang sudah menggunakan produk ataupun servis. Di sini dia bagi satu jenis hubungan pelanggan. Yang pertama adalah dia memberikan produk-produk terbaik. Sebab apa? Sebab dia nak tarik pelanggan-pelanggan baru. Ataupun dia menyediakan khidmat call center. Dia menyediakan khidmat call center kepada pelanggan sedia ada untuk mempertahankan pelanggan yang sudah menggunakan produk ataupun servis. Sebab apa dia tak nak customer tu lari. Ini contoh yang paling simple lah. So, untuk jenis-jenis customer relationship, ada 6 jenis customer relationship. Nanti kita pilih je kita nak guna relationship jenis mana dan kita nyatakan dengan jelas pada BMC perniagaan kita. Okey, yang pertama adalah personal assistant ataupun bantuan peribadi. Yang kedua adalah communities. Yang ketiga, dedicated personal assistant, bantuan peribadi khusus. Self-service, khidmat mandiri ataupun khidmat kendiri. Co-creation, automated ataupun sistem auto. Kita pergi satu persatu. Yang pertama adalah personal assistant, bantuan peribadi. Kita perniagaan menawarkan jenis perhubungan pelanggan, jenis bantuan peribadi. Contoh jenis bantuan peribadi ni, kita beri perkhidmatan sama ada melalui telefon, email ataupun alat-alat komunikasi lain untuk berhubung dengan pelanggan kita. Okay, sediakanlah staff di kedai ataupun ada staff yang nak akan reply email kan, ataupun staff-staff yang nak reply persoalan-persoalan customer melalui ruangan chat box pada laman web kan. Maksudnya di personal assistant ini dia akan tawarkan seseorang staff lah untuk melayan pelanggan secara peribadi. Okey, mungkin kita telefon kedai yang kita nak beli tu, mungkin kita nak beli barang elektrik, kita call kedai, ada seorang yang akan angkat call dan orang ni akan melayan pelanggan secara peribadi. Ini adalah personal assistant. So mungkin waktu kita pelanggan call, mungkin dia nak tanya, saya ni nak cari ataupun nak beli chiller kan, peti sejuk beku ke kan. Jadi peti sejuk beku yang macam mana yang tuan boleh cadangkan. Mungkin staff ni akan bantulah, dia akan layan pelanggan secara peribadi. Ini adalah jenis perhubungan pelanggan yang pertama lah. Ini kebanyakan perniagaan dia akan adalah seorang staff untuk melayan pelanggan secara peribadi. Cuma
Kadang-kala jenis perhubungan ini tidak seperti yang diharapkan. Mungkin bila kita harapkan kita gajikan seorang pekerja untuk buat bantuan peribadi ni, tapi pekerja dia buat secara tak ikhlas. Kan mungkin kita akan jumpa sewaktu kita memerlukan perkhidmatan peribadi ni, bantuan peribadi ni, mungkin kita akan jumpa ada orang angkat call tapi kurang ajar ke apa kan, tak mesra pelanggan ke, itu jadi kekurangan lah kepada perniagaan tu lah. Jadi kita kena pastikan bantuan peribadi ni diberi sebaik mungkin lah untuk kita dapatkan pelanggan-pelanggan, ataupun untuk kita kekalkan pelanggan kita lah, supaya dia suka, dia call staff layan elok kan, bagi penjelasan tentang produk dengan baik dan sebagainya. Itu bantuan peribadi. Kemudian yang kedua, kalau kita ada jenis perhubungan dedicated personal assistant, bantuan peribadi khusus, ini kebiasaannya berlaku pada produk ataupun perkhidmatan yang mahal. Contoh dekat sini dia bagi, kalaulah pengurus dana saham amanah, dia menjaga seorang hartawan yang melaburkan berjuta-juta. Jadi dia ni jagalah pelanggan dia ni, hartawan ni yang melaburkan berjuta-juta. Mahal lah kan, perkhidmatan yang mahal. Jadi dia akan jaga betul-betul hartawan ni, dia akan tengok saham mana yang bagus, saham mana yang tak bagus. Dia akan bagi khidmat nasihat lah. Dia akan jaga betul-betul. Sebab apa? Sebab daripada hartawan ni lah dia akan dapat pendapatan. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga adalah jenis self-service, khidmat mandiri. Apa yang dimaksudkan dengan khidmat mandiri ni adalah bila kita tawarkan jenis perhubungan pada pelanggan, pelanggan tu kena buat sendiri. Contohnya kat sini, kita hanya sediakan vending machine kan, yang vending machine yang jual air tin kan, yang jual air tu, mesin-mesin yang jual air ataupun apa-apa saja mesin, mungkin dia jual snack ke apa, yang pelanggan dia nak beli, dia kena masuk duit sendiri. Itu adalah khidmat jenis perhubungan pelanggan self-service. Tak ada masalah kalau kita nak guna jenis ini pun. Sebab apa? Sebab kita dah sediakan mesin, kita dah selenggara mesin tu dengan baik, cuma pelanggan kena buat sendiri. Ada pelanggan yang suka, yang suka jenis perhubungan macam ni. Sebab apa? Bila-bila dia nak beli air, bila-bila dia nak beli snack, senang, dia pergi cari vending machine, masukkan duit shilling, tekan, keluar. Okey, so kebiasaannya self-service ini, pelanggan dibiarkan untuk bertindak sendiri dengan sistem ataupun mesin yang disediakan oleh syarikat. Ataupun kalau bukan vending machine air pun, kita ada contoh di restoran McDonald, awak akan perasan ada screen untuk kita order. Kita touch screen je, kita pilih sendiri, klik, kita order sendiri kan. Itu adalah self-service. Okey, itu adalah self-service. Sebab apa? Sebab pelanggan dia bertindak sendiri dengan mesin tersebut, dengan sistem tersebut, sistem yang diletakkan di depan kaunter tu kan. Pelanggan pergi, pilih je kad nak bayar, tekan bayar, selesai. Lepas tu tunggu nanti dapat makanan. Itu adalah self-service. So dia ada keistimewaan dia sendirilah untuk jenis perhubungan pelanggan macam ni. Ada pelanggan rasa mudah lah sebab tak perlu nak bercakap dengan orang tu kan. Itu jenis yang ketiga. Jenis yang keempat, kita ada jenis perhubungan automated ataupun sistem auto. Apa yang dimaksudkan dengan automated ataupun sistem auto ni adalah dia lebih canggih sikit berbanding self-service yang tadi tu. Dia berbanding khidmat mandiri yang tadi tu, dia lebih canggih sebab apa? Dia guna sistem juga, tetapi sistem itu mesti dimasukkan profil pelanggan. Supaya nanti ada interaksi lah antara pengguna sistem tersebut lah. Contohnya macam kita, kalau kat sini diberi contoh sistem tempahan tiket online. Kalau kita nak beli tiket kapal terbang tadi kan, AirAsia tadi tu, yang kita dah belajar tadi tu, kita masuk kepada laman web airasia.com, kita kena masukkan profil pelanggan dulu. Itu adalah automated. Dia canggih sikit lah. Dia tak macam self-service tadi. Self-service tadi,
kita just klik, dia tak mahu tahu pun. Dia tak mahu tahu pun siapa pelanggan ni kan. Dia tak perlu masuk maklumat-maklumat peribadi pun. Tetapi kalau automated ni, kita kena masukkan profil kita dulu sekurang-kurangnya, nama penuh pelanggan lah. Supaya ada interaksi antara perniagaan itu dengan pengguna dia. Contoh tiket online ni lah. Ataupun mungkin perkhidmatan perbankan internet, itu pun memerlukan profil pelanggan. Okey, kemudian yang kelima, kita ada jenis perhubungan komuniti. Para pelanggan berkomunikasi sesama sendiri melalui forum ataupun platform online yang sudah disediakan. Ini mungkin ada di beberapa laman web, produk ataupun perkhidmatan. Dia sediakan ruangan chat kat situ ataupun ruangan forum di situ. Jadi pelanggan-pelanggan kat situ boleh berkomunikasi sesama sendiri. Okey, boleh berkomunikasi. Mungkin ada yang nak tanya resepi ke, mungkin ada nak tanya kalau dia ada troubleshoot kan, dia ada masalah-masalah dia kan, macam mana nak selesaikan masalah-masalah tu. Jadi para pelanggan biasanya berkomunikasi sesama sendiri. Ini jenis pelanggan komuniti. Cuma kadang-kadang jika perlu ada wakil syarikat yang akan menjawab persoalan. Tapi tidak semestinya lah. Kebiasaannya para pelanggan ni akan communicate sesama sendiri di dalam jenis perhubungan komuniti. Okey, untuk jenis perhubungan yang keenam, kita ada co-creation. Co-creation ni maksudnya antara pengguna dengan syarikat, okey, antara pelanggan dengan syarikat sama-sama menawarkan produk ataupun perkhidmatan. Maksudnya kat sini syarikat tawarkan produk, syarikat tawarkan perkhidmatan kepada pelanggan, pelanggan tawarkan produk kepada syarikat. Maksudnya sama-sama dapat manfaat kat sini. Ini dipanggil co-creation. Contoh kat sini diberi laman web quickie.com. Pada laman web ini, pengguna boleh upload reka bentuk produk mereka. Maksudnya dalam quickie.com ni, mana-mana pengguna laman web ni, dia boleh upload dia punya reka bentuk produk. Lepas tu nanti reka bentuk tu akan diperhalusi oleh ahli-ahli lain sebelum dikilang serta diedarkan oleh Quickie. So, nampak tak apa perkhidmatan kat sini? Quickie ni sediakan perkhidmatan laman web. So, pengguna perkhidmatan laman web ni, dia akan guna perkhidmatan itu dengan selingan. Dia akan guna laman web ini dengan upload lah akan reka bentuk produk dia. Lalu bila produk dia dah diperhalusi, Quickie pula yang tolong kilangkan serta edarkan produk pengguna tadi. So sama-sama ada tawaran kat situ. Okay, jelas? Okay, contoh kat sini. Bila mana-mana company lah, kita ke mana-mana perniagaan, perniagaan kita sendirilah kan. Kita kena buat pertimbangan. Kita kena decide, kita kena pilih kaedah perhubungan pelanggan yang mana yang kita nak guna. Sebab kaedah-kaedah yang dinyatakan tadi tu, jenis-jenis yang ada 6 tadi tu, dia melibatkan kos lah. Kita kena tengok dari segi kos lah kan. Kita ada personal assistant sehinggalah co-creation tadi kan. Okey, kalau personal assistant tentunya paling mahal kerana memerlukan syarikat membayar gaji, latihan dan infrastruktur. Kalau kita guna dedicated tadi tu, dedicated personal assistant ataupun kita guna personal assistant biasa pun kan, kita mesti menggajikan seorang pekerja. Bukan seorang lah, tak semestinya seorang. Maksudnya mesti ada pekerja yang kita bayar gaji untuk memberi layanan kepada pelanggan. Jadi dah melibatkan kos kat situ. Bukan setakat bayar gaji, kena bagi latihan. Macam mana nak layan pelanggan dengan baik, macam mana nak jaga kata-kata, macam mana nak bersopan, macam mana nak cara-cara lah yang betul untuk melayan pelanggan. Kat situ dah kena bagi latihan, kos lagi. Lepas tu kenalah sediakan infrastruktur. Kalau kita nak staff kita layan pelanggan melalui telefon, sediakanlah telefon. Kalau kita nak staff kita layan melalui email, sediakan komputer, kan? Maksudnya dah kena ada infrastruktur kat situ. Jadi berbanding personal assistant dengan self-service dan automated, murah lagi lah self-service dan automated. Sebab dia tak guna pekerja kat situ. Maksudnya kita tak gajikan personal assistant untuk layan pelanggan. Sebab pelanggan kena buat sendiri.
dalam sistem ataupun mesin. Betul tak? Jadi dekat sini kalau kita perniagaan mungkin baru nak bermula, mungkin kita kena pilih jenis hubungan pelanggan yang lebih murah lah. Yang lebih murah. Sebab apa? Sebab kos yang kita guna untuk jenis perhubungan pelanggan ni akan mempengaruhi kos perkhidmatan ataupun kos produk kita. Jadi kena pilih dengan bijak lah. Kena pilih dengan bijak untuk mengurangkan kos akhir produk kita. Okey, contoh dekat sini dia kata perbezaan kos ini sangat ketara apabila kita berinteraksi dengan syarikat seperti AirAsia kerana harga tiket akan berbeza mengikut kaedah perhubungan yang kita pilih. Katalah kita pilih untuk call AirAsia X. Contohlah kan, kita nak call, nak tanya tentang harga tiket ke apa kan. Jadi call tu sendiri, perhubungan yang kita pilih tu mengenakan cas RM1.95 seminit. Jadi kalau tak mau guna perkhidmatan talian ni, sebab bila kita call, kita kena bercakap dengan personal assistant ataupun kan ada seorang yang akan melayan kita di talian kan. Jadi berbeza kalau kita tak guna perkhidmatan telefon, kita guna email, mungkin dia lebih murah. Okey, email pula, laman web ke email ke apa-apa saja jenis perhubungan lain lah. Mungkin kita guna self-service ataupun automated. Untuk AirAsia ni automated. Mungkin kita guna automated service, automated jenis perhubungan secara automated. Lebih murah berbanding kita guna talian telefon. Ini contohlah. Okey. Kemudian yang seterusnya kita ada komponen revenue stream, aliran pendapatan. Adakah pelanggan bersedia membayar produk untuk nilai apa saja yang telah ditawarkan? Maksudnya pelanggan kita ni bersedia ke tak nak bayar produk kita ni? Bersedia tak? Macam contoh kita kata nilai yang kita tawarkan pada produk kita adalah convenience. Kan kita kata nilai produk kita ni mudah. Balik masak 3 minit dah siap. Tu contoh kita jual makanan kan. Kita kata macam tu. Adakah pelanggan kita bersedia untuk membayar produk kita berdasarkan nilai yang kita kata tadi? Kita kata produk kita mudah kan. Pelanggan bersedia tak bayar? Ni persoalan yang kita tanya diri kita, diri perniagaan kita sendirilah. Kita tanya pelanggan bersedia tak nak bayar produk kita ni? Ini untuk revenue stream. Okay. Setiap segmen pelanggan akan memiliki mekanisme harga yang berbeza satu sama lain. Okey, maksudnya kalau kita ada beberapa kelompok pelanggan, setiap kelompok pelanggan ni dia ada mekanisme harga yang berbeza. Okey, kalau tengok kat sini, aliran pendapatan yang macam saya kata tadi, ada dua jenis, iaitu pendapatan daripada transaksi pelanggan satu kali sahaja ataupun pendapatan berulang akibat perniagaan telah memberikan nilai kepada pelanggan ataupun banyak transaksi. Maksudnya, perniagaan kita ni, adakah pelanggan tu hanya buat transaksi sekali saja? Maksudnya kita dapat bayaran daripada pendapatan daripada pelanggan itu sekali sahaja, ataupun kita mendapat pendapatan berulang kali disebabkan oleh perniagaan kita ni telah memberikan nilai kepada pelanggan kita. Jelas tak kat situ? Maksudnya kat sini kita kena kenal pasti aliran pendapatan untuk perniagaan kita ni adakah satu kali sahaja ataupun berulang. Okey, tengok contoh nak faham. Okey, kita tengok dulu saluran dulu. Saluran aliran pendapatan. Nak dapat aliran pendapatan tadi yang satu kali ataupun berulang tu, kita tengok dulu dia punya saluran-saluran nak dapat pendapatan ni lah. Yang pertama adalah jualan aset. Asset sale. Yang kedua, yuran penggunaan. Yang ketiga, yuran langganan. Yang keempat, sewaan, perlesenan, komisen dan pengiklanan. Okay, tengok asset sale dulu. Asset sale ni, jualan aset ni adalah aliran pendapatan yang klasik. Maksudnya yang dulu-dulu lah. Yang dulu-dulu pun kebanyakan perniagaan membuat jualan aset. Apa yang dimaksudkan dengan jualan aset? Peniaga menjual stok produk fizikal. Peniaga menjual stok produk fizikal yang dimilikinya kepada pelanggan. Ini kedai runcit biasa lah. Kedai runcit biasa ataupun kedai makan lah.
Kita berhadapan dengan transaksi jenis ini setiap hari apabila berurusan dengan kedai runcit dan kedai makan. Sama juga apabila kita membeli baju dan kasut. Mana-mana kedai, shopping mall ke kedai ke yang menjual aset. Menjual aset ni maksudnya produk fizikal. Tak kisahlah makanan ke bukan makanan ke, ini adalah jualan aset. Aliran pendapatan bagi jualan aset adalah aliran berulang. Okay, kalau dia suka dengan produk-produk yang kita jual tu, dia berulang lah. Dia akan datang banyak kali beli. Transaksi berlaku berulang. Okey, kemudian yang kedua adalah usage fee, yuran penggunaan. Aliran pendapatan ini pula bergantung kepada kadar penggunaan oleh pengguna. Contohnya, Celcom mengenakan caj 15 sen seminit bagi panggilan telefon dalam negara. Maksudnya kalau kita guna perkhidmatan Celcom untuk telefon dalam negara, caj yang dikenakan kepada kita adalah 15 sen seminit. Maksudnya dekat sini saluran aliran pendapatan kita adalah berdasarkan kadar penggunaan. Kalau guna kena bayar, kalau tak guna tak payah bayar. Okey, ataupun Pos Malaysia pula mengenakan caj RM3 bagi satu sampul kecil Pos Express. Saya rasa macam dah naik harga. Saya pun dah lupa. Okey, Pos Malaysia ni dia mengenakan caj RM3. Ini adalah aliran pendapatan yang dikenakan berdasarkan penggunaan. Guna ataupun beli, nak guna baru kita bayar. Tak nak guna tak payah bayar. Okey, tu usage fee. Boleh jadi aliran pendapatan berulang, boleh jadi aliran pendapatan satu kali. Tapi kebiasaannya untuk ini aliran pendapatan berulang lah. Sebab biasanya macam Celcom ni aliran pendapatannya berulang lah sebab kebiasaannya bila pelanggan call, mungkin lepas nanti dia nak call lagi. Kan? Dia call beberapa kali, banyak kali dah dia call. Jadi setiap kali dia call, dia akan kena charge. Sama juga dengan Pos Malaysia, setiap kali kita nak Pos Express, kita kena beli sampul kan. Jadi kita boleh jadi aliran pendapatan berulang lah di sini. Okey, yang ketiga adalah subscription fee, yuran langganan. Ini adalah perniagaan ataupun perkhidmatan yang memerlukan kita melanggan. Berdasarkan tempoh, bergantung kepada tempoh. Contoh, kita boleh melanggan perkhidmatan Unify pada harga RM149 sebulan. Sekarang ada murah, 80 lebih ada kan. Sebulan kita langgan, kita kena bayar banyak ni. Ini aliran pendapatan aliran pendapatan saluran yuran langganan. Okey, kita dapat pendapatan kita berdasarkan yuran langganan. Ataupun mamak di kampung menghantar akhbar ke rumah. Surat khabar lah, sekarang tak ada dah kot kan. Dulu ada surat khabar dihantar ke pejabat-pejabat kerajaan. Itu pun kita bayar yuran langganan. Sebab dia secara satu tempoh lah. Maksudnya selama satu tempoh lah. Mungkin kita dah kata setahun ni kita beli surat khabar daripada kawan ni kena hantar tidak panggil ke rumah kita. Kita bayarlah setiap bulan ataupun langsam setahun. Itu adalah yuran langganan. Okey, biasanya dia ada tempoh. Biasanya kat sini tulis tempoh minima adalah setahun. Biasa macam kita nak langgan Unify, mula-mula kita nak pelanggan tu, kadang-kadang dia bagi kontrak sekurang-kurangnya 2 tahun kena langgan dengan diorang. Sebab apa? Sebab dia nak aliran pendapatan yang berulang. So kita bayar setiap bulan, maintain je kan. Jadi baguslah untuk perniagaan jenis ini. Sebab apa? Cara dia nak dapat aliran pendapatan berulang, dia buat subscription fee. Dia buat yuran langganan. Okey. Kemudian yang ketiga, kita ada lending, renting, leasing ataupun sewaan. Ini pun merujuk kepada caj penggunaan bagi tempoh yang spesifik. Contohnya kat sini macam kereta sewa. Kereta sewa kan mungkin dikenakan caj RM200 sehari. Ataupun rumah untuk disewa. Bulanan berapa rumah ataupun bilik dan sebagainya. Ini berdasarkan sewaan bagi tempoh yang spesifik. Okey. Dia cakap lah sehari berapa. Kalau rumah sewa biasanya dia tak cakap lah sehari berapa. Mungkin dia cakap sebulan berapa. Okey. Kemudian aliran pendapatan jenis licensing. Aliran pendapatan kita dapat menerusi licensing, perlesenan.
Okey, pelesenan ni merujuk kepada yuran ataupun caj atas kebenaran menggunakan sesuatu. Maksudnya kita mohon pelesenan bagi harta intelek. Contoh kita ada buku, kita buat perniagaan buku. Buku kita tu telah kita minta pelesenan. Supaya apa? Supaya kalau orang lain nak guna buku kita nanti kena bayar. Ada yuran. Contohnya muzik kan, orang panggil apa, komposer muzik, dia buat lagu-lagu muzik kan, semua dia mesti buat pelesenan. Sebab apa? Sebab nanti bila muzik tu dimainkan di radio, dia akan dapat royalty, dia akan dapat bayaran lah untuk setiap kali lagunya dimainkan di radio. Jadi lagi kerap lagu dia dimainkan, tak kisahlah suara macam itik pun, tapi selagi lagu tu dia macam catchy, dia seronok lah, sedap dengar, seronok di telinga mendengar, orang suka minta lagu tu dekat radio, DJ pun suka pasang, banyak kali kayalah orang yang buat lagu tu. Okey, itu adalah harta intelek lah. Maksudnya dia buat pelesenan kepada produk dia ataupun perkhidmatan dia. Bila orang nak guna, orang terpaksa minta kebenaran dan buat pembayaran lah. Kena bayar yuran ataupun caj. Okey, video pun sama. Kalau kita ni buat video kita lesenkan. Bila orang nak tayang video kita tu, dikenakan yuran ataupun caj. Tu salah satu jenis perkhidmatan lah yang kita tawarkan. Okey, yang ke berapa? 5 kot kan. Brokerage fee. Brokerage fee ni orang tengah lah. Commission bila kita menjadi orang tengah lah. Okey, kadar commission boleh jadi mengikut peratusan ataupun satu kadar rata. Contoh kita buat satu perniagaan, perniagaan kita ni menjadi orang tengah lah. So kita akan dapat aliran pendapatan bila kita jadi orang tengah ni. Mungkin kita chargekan 3% ke contoh. Tapi saya bagi contoh yang paling mudah lah. Kita jadi ejen jual rumah. Perniagaan lah kan. Dia membuat perniagaan berdasarkan perniagaan jenis perkhidmatan lah. Dia menawarkan khidmat membantu orang menjual rumah. Kan? Jadi dia mengenakan charge 6% daripada harga jualan rumah. Okey, contoh kata penjual rumah tu kan, nak jual RM300,000. Dia ambil dah 6% daripada RM300,000 tu sebagai upah dia. Itu adalah aliran pendapatan menerusi saluran brokerage fee. Ni perniagaan jugalah. Macam bank. Bank kan bila sebelum ni lah, sebelum COVID ni, dia akan, katalah kita kad bank kita, bank Islam, kita nak pergi cucuk di Maybank, kan Maybank akan kenakan cas RM1. Itu adalah brokerage fee. Okey, jelas Saya harap semua jelas. Okey, yang seterusnya adalah advertising. Aliran pendapatan menerusi pengiklanan. Okey, contoh dekat sini diberi utusan Malaysia dan juga Google. Kedua-dua ni, platform ini mendapat bayaran daripada iklan yang dimiliki pendapatan hak untuk menyiarkan iklan dalam medium ataupun platform yang dimiliki oleh peniaga. Okey, maksudnya kalau macam ni, maksudnya utusan Malaysia dengan Google ni dia sedia ruang untuk peniaga-peniaga memasukkan iklan. Jadi iklan-iklan ni membantu, dia akan charge lah kepada peniaga-peniaga ni. Jadi utusan dan Google ni akan dapat kurangkan kos bahan penerbitan atau memberi perkhidmatan percuma. Macam Google ni ada perkhidmatan percuma lah dibagi untuk pengiklanan. Tapi kalau macam utusan Malaysia dululah, sekarang pun tak ada dah utusan Malaysia. Dia boleh kurangkan kos bahan penerbitannya lah bila dia bagi ruang-ruang iklan tu. Okey, dan seterusnya ni contoh. Ini contoh saya nak awak nampak inovasi yang berlaku melibatkan value proposition dan juga revenue stream bagi syarikat Kowe. Apa maksud dia kat sini? Maksudnya nak tunjuk ke awak macam mana Kowe ni dia berubah, dia berinovasi, dia buat satu pembaharuan dengan mengaitkanlah ataupun menghubungkan nilai dan juga aliran pendapatan. Tengok kat sini. Kalau kita tahu syarikat Kowe ni sebenarnya dah lama, dia dah terkenal sebagai syarikat yang menjual penapis air. Jadi sebenarnya industri yang menjual penapis air ni adalah
dah lama lah. Sebenarnya dah lama dia ni, lama sangat dah, dan dah dilihat sudah tepu. Sudah tepu ni maksudnya banyak peniaga yang menjual penapis air. Sebutlah penapis air brand apa. Banyak je kat pasaran. Dan penapis air ni kalau dulu ia adalah dikategorikan sebagai produk yang mahal. Produk yang mahal. Bila pengguna nak penapis air ni, dia kena beli terus daripada peniaga. Maksudnya beli kena bayar terus, dapatlah penapis air segedebuk. Dan kebiasaannya penapis air ini mahal. Dah lah mahal, pengguna kena menukar alat ganti sendiri. Kita dah beli kan? Dah bayar. Mahal. Kita bawa balik, pada satu-satu tempoh kita kena fikir sendiri. Kita nak ganti-ganti penapis-penapis dalam penapis air tu. Jadi kan dia macam satu beban jugalah, dah lah beli mahal. Lepas tu kena tukar alat ganti sendiri. Tapi pada waktu tu, itu je lah pilihan yang kita ada. Okay, tapi bila industri penapis air ni dah tepu, dah banyak sangat company-company yang menawarkan penapis air. Jadi Kowe ni dia buatlah satu inovasi. Inovasi ni maksud dia buat pembaharuan. Apa yang dia buat? Dia tukarkan asset sale, ditukarkan jualan aset. Asalnya dia buat jualan aset kan, sebab dia jual produk fizikal. Tetapi ditukarkan jualan aset menjadi yuran langganan. Okay, ni saluran revenue stream, saluran aliran pendapatan dia. Mula-mula dia dapat pendapatan berdasarkan dia menjual penapis air secara fizikal. Jelasnya kat sini dia menjual penapis air sebiji-sebiji, dia punya jualan aset dia tu. Okay, tetapi dia tukar dia punya saluran pendapatan dia dengan dia membuat yuran langganan. Pelanggan tak perlu bayar segedebuk, lepas tu terus dapat penapis. Tak. Dia buat yuran langganan, maksudnya dia buat macam sewaan. Langganan ataupun macam sewaan lah, dia buat sewa beli kan. Dia kata okey, untuk tempoh 5 tahun ataupun 3 tahun, pelanggan kena membayar certain amount, kena membayar jumlah-jumlah tertentu setiap bulan selama 3 tahun. Lepas tu lepas 3 tahun, produk tu barulah jadi produk pelanggan. Maksudnya penapis air tu akan terus dapat ke pelanggan selepas 3 tahun. Dia memberi term dia, istilah dia adalah sewa beli. Jadi apa kelebihan dekat situ? Kelebihan dekat situ adalah pelanggan boleh mampu milik lah, pelanggan boleh membayar jumlah setiap bulan yang rendah, lepas tu dapat pula penapis air. Dan apa lagi kelebihan dia tambah kat situ? Dia meningkatkan value, dia menambah nilai dekat situ. Dia bagi nilai risk reduction dan cost reduction. Apa maksud risk reduction tadi? Dalam topik sebelum ni saya dah terangkan, okay, risk reduction ni dah mengurangkan risiko. Daripada nak kena tukar penapis air sendiri, yang mana yang bukan kepakaran kita, kan? Kowe tawarkan servis selagi kita sewa dengan dia tu. Selagi kita duk bayar sewa dengan dia tu, ditawarkan servis berkala secara percuma. Awak rasa-rasa kenapa ditawarkan perkhidmatan macam tu? Itu adalah cara bagaimana dia nak kekalkan pelanggan sedia ada ataupun nak dapatkan pelanggan baru dengan cara menawarkan perkhidmatan sewaan dan juga servis secara percuma. Itu risk reduction. Daripada kita buat sendiri, baiklah orang yang pakar datang buat, lagi selamat. Ataupun dia menawarkan nilai cost reduction. Cost reduction dari segi apa? Pengurangan kos dari segi bekalan alat ganti percuma. Dah lah bayar bulan-bulan, orang datang servis percuma, alat ganti pun dia bawa secara percuma. Nampak tak kat situ? Macam mana Kowe ni main, dia menukarkan komponen dalam BMC dia ni. Sebab dulu dia punya bisnes lain. Sekarang dia dah ubah BMC dia, business model canvas dia ke arah ini. Sebab apa? Sebab dia nak meningkatkan jumlah jualan dia. Kalau dia masih menggunakan kaedah lama tadi tu, jualan aset fizikal tu kan, mungkin dia tak mampu bertahan lah. Jadi nak pastikan company dia ni bertahan lama, meningkatkan jumlah jualan, jadi dia kena buat satu inovasi seperti ni. Nampak tak? Saya harap awak nampak bagaimana Kowe menukar value proposition dan juga revenue streamnya. Okey?
Okey, hasilnya Kowe berjaya menembusi pasaran Malaysia dan dalam masa yang sama meluaskan pasaran kepada mereka yang selama ini tidak mampu membeli penapis air yang mahal. Yes, betul. Kalau dulu bukan semua orang mampu nak beli penapis air yang berharga ribu-ribu. Kan? Jadi sekarang Kowe buat macam ni, boleh kata hampir setiap rumah kalau kita pergi ada penapis air Kowe, kalau tak pun ada kuku. Okey, memula sekali Kowe, kemudian datang pula kuku. Kuku datang dengan tawaran nilai dari segi harga. Dia tawarkan harga yang lebih murah. Tu nampak tu business model canvas bagi company-company itulah. Okey. Okey, so untuk mekanisme harga bagi aliran pendapatan ni, dia ada dua jenis mekanisme harga lah, sama ada harga tetap ataupun harga dinamik. Harga tetap ni contohnya harga yang memang dah tersenarai. Contohnya macam model kereta kan, dia akan cakap lah harga untuk saiz enjin macam ni, body kit ada macam ni, harga dia berapa, macam ni. Harga tetap. Jadi dia tak berubah lah kan. Kalau kita beli kereta, kalau kita memang beli enjin yang sebesar ini, body kit yang macam ni, memang harga dia macam itulah. Tu harga tetap lah. Maksudnya company kita sebagai seorang peniaga, kita kena tentukan untuk aliran pendapatan kita nak harga tetap ke harga dinamik. Tapi kebiasaannya kalau produk memang harganya tetap. Okey, kecuali untuk harga tetap ni, kecuali dia ada customer segment, kelompok customer yang berbeza. Contoh kalau kita buat perniagaan tiket masuk ke aquaria. Ni contoh kita buat bisnes jual tiket untuk masuk ke aquaria. Mungkin kita boleh buat harga yang berbeza untuk kelompok customer yang berbeza. Contoh untuk pelajar harga dia lebih murah, untuk pelancong biasa harga dia mahal sikit. Tapi harga untuk pelajar ni tetaplah, harga untuk pelancong ni tetaplah. Dia masih kategori tetap, cuma dia berbeza mengikut kelompok customer. Okey, kalau produk pula, contoh kita ada produk-produk, contoh kita ada barang elektrik lah, perniagaan kita menjual barang elektrik, mungkin kita harga tetap, tetapi jika beli secara borong, boleh dapat harga yang lebih murah. Itu pun bergantung pada kuantiti. Maksudnya kita kata beli 1000 unit ke atas, barulah dapat harga borong. Bawah daripada 1000 unit, harga tetap macam itulah. Okey, jelas harga berbeza bergantung kepada volume, bergantung kepada kuantiti ataupun bergantung kepada kelompok customer. Tetapi harganya tetap. Jelas tak? Okey, yang kedua, satu lagi mekanisme harga adalah harga dinamik. Apa yang dimaksudkan dengan harga dinamik ni? Harga yang boleh ditawarkan. Contohnya, kat sini contoh dia bagi tiket AirAsia. AirAsia ni jual tiket kapal terbang ni, dia ada buat tawaran. Contohnya macam siapa yang beli tiket early bird kan, siapa 50 ataupun 100 tiket 150 lah, 50 seat pertama dapat harga murah lah. Ataupun siapa yang beli tiket AirAsia lebih awal, lebih murah harganya. Okey, siapa yang beli kemudian mahal. Tu dia macam tawaran lah, dia macam rundingan. Okey, ataupun perniagaan jual beli emas, perniagaan jual beli minyak. Ini pun semua bergantung kepada rundingan ataupun tawaran ataupun bergantung kepada pasaran semasa. Tak tetap lah macam kita beli emas ataupun kita perniagaan menjual emas. Kita hanya boleh jual emas mengikut harga pasaran semasa. Okey, so harga tu tak tetap lah. Itu dikategorikan sebagai harga dinamik. Ataupun kita membuat perkhidmatan ataupun menjual produk lelongan. Contoh kita jual rumah lelong. Itu pun bergantung kepada harga pasaran ataupun harga, maksudnya harga berdasarkan rundingan lah. Boleh dirunding atau boleh ditawar. Itu adalah harga dinamik. Jadi maksudnya kita sebagai peniaga boleh pilih sama ada kita nak buat harga tetap macam ni ataupun harga dinamik. Dan kebiasaannya kalau kita bisnes melibatkan produk, kebiasaannya harga tetap lah. Okay, fixed menu, fixed price.
Okey, kalau kita buat perniagaan berdasarkan perkhidmatan, kita ada tawarkan servis kepada orang, mungkin dia boleh dibuat harga dinamik. Okey, sikit lagi kita nak habiskan topik ni. Kita teruskan lagi dengan komponen yang seterusnya, iaitu key resources. Key resources ni adalah aset terpenting ataupun sumber yang dimiliki perniagaan untuk menjalankan operasi perniagaan tersebut. Maksudnya kita sebagai peniaga, apa aset ataupun sumber kita untuk kita buat, untuk kita jalankan operasi perniagaan kita. Okey, yang pertama adalah manusia. Manusia ni meliputi pekerja serta konsultan dan kontraktor luar. Kita punya aset ataupun kita punya sumber, kita ada pekerja kan. Itu adalah key resources kita lah. Ataupun kita ada konsultan ataupun kita ada kontraktor luar. Jadi manusia ini adalah sumber penjana utama pendapatan kita. Kalau dalam bisnes kita ni kita ada beberapa orang pekerja, kita letaklah key resources kita adalah human ataupun workers kan. Yang kedua adalah aset fizikal. Aset fizikal kat sini adalah contoh seperti premis perniagaan kita, bahan mentah ataupun infrastruktur. Ini termasuk pada dalam sumber lah. Kewangan. Kewangan ni tidak semestinya pinjaman saja. Pinjaman ni termasuk dalam sumber kewangan lah ya. Tapi bukan pinjaman semata-mata. Mungkin boleh jadi juga bayaran awal daripada pengguna. Contoh kita buat satu perniagaan yang mana kalau pelanggan nak beli produk kita, bayar dulu. Kan? Itu mungkin boleh jadi sumber kepada perniagaan kita lah ataupun aset perniagaan kita. Okey. Kemudian yang keempat adalah intelek. Tak semua perniagaan ada intelek lah. Kebanyakan perniagaan dia ada manusia, kewangan. Fizikal mungkin ada, mungkin tak lah. Okey. Intelek ni ada, tidak semualah perniagaan yang ada intelek ni lah. Intelek ni maksudnya dia ada aset patent ataupun hak cipta ataupun trade secret dan jenama. Maksudnya dia dah patentkan, dia dah daftar dia punya perniagaan, produk dia, hak cipta dia sendiri. Jadi kat situ termasuk di bawah kategori key resources. Kalau betul produk awak ni telah dipatentkan, telah didaftarkan di MyIPO contoh kan, telah didaftarkan lah. Maksudnya tak boleh lah orang lain guna sewenang-wenangnya. Itu adalah key resources kita. So ada 4 lah key resources, sama ada manusia, fizikal, kewangan ataupun intelek. Okey, untuk key activities, komponen yang seterusnya adalah key activities. Key activities ini adalah aktiviti utama organisasi ataupun perniagaan untuk menciptakan tawaran nilai. Contoh kita nak tawarkan produk kita, nilai produk kita ni, kita nak kata produk kita ni murah kan, produk kita ni convenience kan, mudah dan sebagainya kan. Jadi apa cara kita nak bagi produk ni kepada pelanggan kan? Mesti kita kena hasilkan. Jadi aktiviti pengeluaran ni untuk produk-produk fizikal, contohnya burger, nugget kan. Ni kalau produk makanan lah, kita ada produk-produk fizikal yang kita nampak kan. Jadi key activities untuk syarikat Ramly Burger ni adalah pengeluaran, production. Okey, jadi dalam aktiviti pengeluaran dia ni, diperlukan bahan mentah serta mesin dan juga pekerja. So kena tahu lah, kena jelaskan. Kalau aktiviti utama company kita adalah pengeluaran, apa yang terlibat dalam pengeluaran? Mesti ada bahan mentah, mesti ada mesin, mesti ada pekerja. Okey, kemudian yang kedua, aktiviti menyelesaikan masalah. Kalau kita tak jual produk, tapi kita punya perniagaan adalah perniagaan yang memberikan perkhidmatan, jadi aktiviti utama kita adalah menyelesaikan masalah. Contoh kat sini, doktor yang buka klinik kan, itu adalah perniagaan perkhidmatan. Jadi doktor ini, dia aktivitinya adalah dia diagnose pesakit, dia kenal pasti pesakit tersebut,
dan memberikan rawatan. Itu adalah aktiviti dia lah. Itu adalah aktiviti bagi bisnes doktor. Okey, yang ketiga adalah aktiviti platform ataupun network. Ini contohnya macam syarikat Karang Craft. Disebabkan dia punya company ni nak kena kendalikan banyak pihak lah. Contohnya nak kendalikan pembaca akhbar serta majalah, wartawan dia, sebab dia ada wartawan dia yang tulis-tulis tu kan. Dia ada penulis luar, dia ada penulis dan juga pengiklan. Jadi syarikat Karang Craft ni dia mesti memastikan platform dikenali dan semua infrastrukturnya berjalan lancar. Dia macam kena pastikan dia punya company ni dikenali dan semua infrastruktur berjalan lancar lah. Jadi apa yang aktiviti yang dikena buat untuk syarikat macam ni lah, syarikat yang banyak apa? Banyak perkara lah, banyak key resources yang dia nak kena kawal kan. Dia punya aset-aset dalaman dia nak kena kawal tu, jadi dia mesti pastikan semua berjalan lancar. Contohnya kat sini memastikan majalah terbit tepat pada masanya, diedarkan dengan menyeluruh, dipromosikan secara meluas dan mendapat iklan yang berprestij. Kat sini dia melibatkan production pun ya, problem solving pun ya. Banyak aktiviti dia. Production ni sebab dia nak keluarkan majalah dia. Menyelesaikan masalah ni sebab dia nak memberikan perkhidmatan kepada pengiklan. Macam tu lah. Okey, kemudian yang terakhir untuk komponen pada BMC adalah key partnership. Key partnership ni merujuk kepada pembekal ataupun rakan kongsi dalam perniagaan yang dijalankan. Kena nyatakan dalam BMC kita kena nyatakan siapakah key partnership kita. Okey, kalau ada lah. Kalau tak ada, tak masalah. Cuma kalau ada lagi bagus. Contoh kat sini, kita boleh ada rakan kongsi untuk pakatan strategi antara entiti perniagaan yang merupakan bukan pesaing antara satu sama lain. Contoh macam AirAsia tadi, dia ada rakan kongsi dia, rakan seniaga dia tu kan. Dia ada tour agency, syarikat pelancongan tu kan. Jadi dia macam bukan pesaing lah. Satu syarikat perkhidmatan, satu syarikat pelancongan. Jadi sesama membantulah sebenarnya kat situ. So dia orang bukan pesaing. Ini adalah key partnership juga. Okey, ataupun joint venture untuk membina perniagaan baru. Contoh kita buat perniagaan perniagaan produk makanan, tapi kita joint venture dengan company percetakan. Contoh katalah sebab kita nak company tu tolong bantu kita buat pembukusan produk kita. Tu contoh lah kan, itu joint venture lah. Okey, ataupun kerjasama strategik di antara pesaing. Kita jual susu contoh katalah kan. Kita pergi bekerjasama dengan pesaing kita yang juga jual susu. Kita boleh buat macam tu. Dia terpulanglah kepada cara kita untuk mendapatkan rakan kongsi lah. Tujuan rakan kongsi ni biasanya untuk lebih meningkatkan penjualan ataupun dia lebih kepada untuk meluaskan empayar lah. Okey, yang keempat, kita punya key partnership ni mungkin di antara kita, pembeli dengan pembekal. Contoh bila kita buat produk makanan, kita mesti dapatkan bahan mentah kan. Jadi kita kena cari satu rakan kongsi daripada pembekal lah. Sebab apa kena ada rakan kongsi? Tak boleh ke cari je pembekal macam tu suka hati kita je. Boleh, tetapi kelebihan ada partner dari kalangan pembekal adalah untuk untuk memastikan bahan mentah kita sampai secukupnya pada masa yang ditetapkan. Tak adalah isu bahan mentah tiba-tiba tak ada. Kan, sebab kita dah buat rakan kongsi dengan pembekal tu. Jadi pembekal tu nak tak nak, sebab dia rakan kongsi kita, dia pun dapat untung kan. Jadi dia kena hantar pembekalan bahan mentah untuk kita lah supaya kita boleh buat produk dan jual. Okey, itu komponen yang belum terakhir, ada lagi satu. Okey, so kenapa kita kena ada rakan niaga? Okey, kalau tengok kat sini dia ada tiga sebab lah. Yang pertama, kita ada economy of scale. Sebab kita nak beli barang mentah pada harga yang lebih murah.
Contoh macam McDonald's, dia ada rakan niaga franchise. Tu rakan niaga lah tu partner lah, business partner. Dia buat franchise. Siapa-siapa nak buka franchise menggunakan jenama McDonald's. Boleh. Tapi dengan syarat McDonald's ni akan supply lah barang-barang mentah semua kepada franchise-franchise dia supaya semua franchise dia menghasilkan produk yang sama, yang seragam kan. Jadi, apa kelebihan McDonald's ni? Dia boleh belilah barang mentah tu pada harga yang lebih murah sebab dia boleh beli secara pukal, dia boleh beli banyak. Okey. Yang kedua, boleh mengurangkan risiko. Contoh macam company PTS ni. Ini adalah company penerbitan PTS. Dia tak ada mesin cetak sendiri. Dia tak ada perkhidmatan cetak buku dia sendiri. Dia hanya menerbitkan buku. Lepas tu dia cari satu rakan kongsi untuk cetakkan buku-buku dia orang. Nampak tak sebab kenapa? Sebab dia nak elakkan overhead yang tinggi. Mungkin kalau dia ada dia ada unit percetakan dia sendiri, dia kena ada mesin, dia kena ada tenaga kerja. Lepas tu mesin-mesin tu kena selenggara, kena beli ink. Banyak kan? Dia mungkin membuat mungkin akan menyebabkan overhead yang tinggi. Dia punya banyak kos-kos lah yang dia nak kena bayar. Jadi dia nak mengurangkan risiko itu. Jadi baiklah dia ambil rakan niaga percetakan lah, company percetakan. Okey, rakan niaga dia company percetakan. Jadi apa-apa buku yang dia nak terbit, dia bagi je rakan niaga dia untuk cetakkan. Dia tak payah fikir pun tentang kepakaran ke, kan, kewangan dia ke, dia tak perlu fikir pun. Tu company partner dia fikirlah. Tu untuk mengurangkan risiko. Kemudian untuk memudahkan perolehan sumber dan aktiviti. Contoh dekat sini syarikat pembinaan. Okey, syarikat pembinaan dia ada dia ada business partner syarikat penombongan batu. Supaya apa? Supaya dia boleh dapat bekalan terus pada harga yang lebih murah dan konsisten. Jadi kalau dia buat bisnes pembinaan, dia nak dapatkan batu ke apa kan, terus dapat daripada bisnes partner dia lah. So bolehlah dapat harga yang lebih murah dan bekalan pun konsisten. Tak adalah terputus-putus bekalan ke apa kan, sebab bisnes partner tu hantar kat kita je. Tu contoh lah. Okey, kemudian yang seterusnya, yang terakhir. Okey, komponen yang terakhir yang perlu ada pada BMC untuk kita lengkapkan BMC kita adalah cost structure. Cost structure ni ada dua. Sama ada cost driven ataupun value driven. Kita kena kenal pasti kita nak cost driven ke value driven. Cost driven ni adalah harga jualan yang berkait rapat dengan kos penghasilan. Contoh kita buat produk burger. Jadi kita kena kira lah berapa kos kita nak keluarkan burger kita tu. Kan daging berapa, bahan mentah daging berapa, apa bahan dia semua, harga-harga, dapatlah cost driven. Okey, kalau kita tengok satu lagi value driven. Value driven ini adalah harga yang diletakkan berdasarkan persepsi. Contoh burger tadi tu, kalau ikut cost driven dia, contoh katalah RM3. Contohlah untuk sekeping daging burger tu RM3. Tapi bila kita letakkan daging burger kita itu, kita jual di hotel, dia akan ada value driven. Sebab apa? Sebab jual kat hotel. Jadi persepsi produk kita tu lebih tinggi. Okey? Jadi janganlah jual kat hotel. Kalau kita ni mungkin perniagaan baru nak jalankan perniagaan, mungkin kita kena tengok pada cost structure ni. Elakkan value driven. Kan? Kita kena tekankan dekat cost driven. Okey, contoh kat sini, kos bahan mentah nasi lemak istimewa adalah sama di gerai dan di hotel. Maksudnya nasi lemak ni sama je kos dia, jual kat gerai ke jual kat hotel ke sama. Katakan kosnya RM3. Namun katalah disebabkan cost structure gerai, kata gerai ni dia ada cost driven dia, pemilik gerai ni dia bolehlah jual RM6. Adalah cost driven dia macam-macam lah. Kos upah, kan, upah pekerja dan apa-apa semua RM6.
Okey, tapi nasi lemak yang kos dia RM3 tadi, kalaulah diletakkan di hotel, maksud dijualkan di hotel, disebabkan dia ada tambahan kepada value driven, dia jadi RM20. Tapi ada mungkin juga kita boleh tarik pelanggan dengan value driven ni. Dia bergantung jugalah. Okey, bergantung kepada customer segment kita lah. Okey, yang RM20 ni, harga jualan nasi lemak yang berharga RM20 ni bersekali dengan persepsi keistimewaan. Maksudnya, nasi lemak hotel kot, RM20 tu kira okey lah kan? Macam tu. Okey, disebabkan specialnya tu. Pelanggan pun makan nasi lemak hotel lagi special. Jadi, bolehlah bayar RM30, RM20. Okey. Okey, ciri-ciri kos tadi tu. Ciri-ciri kos. Kos ni boleh jadi kos tetap. Kos tetap ni contohnya dari segi harga sewaan kilang. Contoh kan, kata kita kilang kita menyewa di bangunan apa-apa. So, kita mungkin ada sewaan. Itu kos tetap lah. Kos mesin, kos gaji, ini semua tetap. Okey. Kos boleh ubah, contohnya seperti khidmat guaman. Contoh katalah kita ada perniagaan khidmat guaman. Perniagaan yang memberikan perkhidmatan guaman kepada pelanggan. Kan contoh Okey, jadi bila kita nak bagi perkhidmatan guaman kepada pelanggan, kita mestilah ada naik kenderaan kan, pergi jumpa pelanggan ke apa, buka file, ada dari segi harga dokumentasi kan. Jadi semua kos pengangkutan dengan dokumentasi ni adalah berbeza bagi setiap kes. Kalau kes tu rumit sangat, mungkin dokumentasi dia banyak, jadi kos dia lebih. Itu dipanggil kos boleh ubah. Sebab tu harga khidmat guaman tak tetap. Sebab dia bergantung kepada kos dia. Kos dia kos boleh ubah. Jadi kalau kos dia tinggi, khidmat guaman dia mahal. Kalau kos dia rendah sikit, mungkin khidmat guaman dia lebih murah. Ini kos boleh ubah. Kemudian kos yang ketiga adalah kita panggil economies of scale. Kos-kos yang melibatkan pengeluaran. Contohnya kalau kita ni bagi apa? Kos untuk buat acuan dan mesin menghasilkan berus gigi. Contoh kan, kita ni baru nak start perniagaan, kita nak jual berus gigi. Contoh, kita mesti beli mesin nak buat berus gigi tu kan. Mesin yang ada acuan untuk buat berus gigi. Mesin itu pada mula-mula mesti mahal kos dia. Tapi kita tahu lepas sekali je kita bayar. Tapi lepas tu kos bahan mentah nak buat berus gigi adalah murah. Ini kita panggil economies of scale. Sebab kita target, kita kata kita nak buat perniagaan macam ni, dia ada economies of scale. Maksudnya kos dia mula-mula mesti mahal. Tapi nanti lepas tu bahan mentah dia murah dah setiap bulan. Okey. Kemudian economies of scope. Okey. Kos bagi sesuatu perniagaan untuk tambahkan produk ataupun perkhidmatannya. Contoh, katalah kita ada syarikat pelombongan. Okey, kita ada syarikat pelombongan, tetapi tiba-tiba kita nak tambah perkhidmatan perniagaan kita. Kita nak tambah, nak jadi kontraktor pembinaan jalan. Jadi kita kena tambahlah kos kita kat situ. Kita panggil kos tu adalah economies of scope. Sebab nak tambah skop kerja kita, skop perniagaan kita, kita kena tambah sikit kos. Okey? Ini adalah 4 ciri-ciri kos. Kena tahulah. Kena tahu dengan jelas. Kena kenal pasti perniagaan kita ada kos yang mana satu. Kos tetap ke? Economies of scope ke? Economies of scale ke? Okay. Kemudian, bila kita dah habis kepada kepada komponen-komponen, 9 komponen daripada bahagian 1 dengan bahagian 2 ni kita dah belajar 9 komponen BMC. Jadi, kita kena tengok apakah faktor yang menentukan kejayaan BMC kita ni. Okey, contohnya bila kita dah buat sesuatu model canvas, kan kita dah ada satu business model canvas, tetapi kemungkinan bisnes kita berjaya, kemungkinan tak. Walaupun business model canvas kita tu lengkap tip-top, okey, lengkap semua komponen ada, semua dah telah dinyatakan dengan jelas. Ada nampak kan dia punya flow semua, tapi tiba-tiba
bisnes kita tak berjaya. So kenapa? Sebab kita ada faktor-faktor luaran. Ni kena tengok juga. Okay, yang pertama pesaing. Maybe kita ada pesaing yang ada business model canvas dia sendiri, tetapi dia letak harga yang jauh lebih murah daripada kita. Faham Kita dah ada business model canvas kita buat keluar produk sejuk beku contoh kita letak harga sekian-sekian. Kita dah nyatakan satu-satu semua kita punya komponen. Tetapi tiba-tiba datang pesaing lain, dia ada business model canvas dia sendiri. Tetapi dia nyatakan dalam cost structure dia, mungkin harga dia lebih murah. Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena semak BMC kita. Kita semak BMC kita. Nak semak dekat mana? Semak dekat cost structure dan juga revenue stream. Semak dekat struktur kos dan juga aliran pendapatan. Semaklah sehingga kita rasa kita boleh bersaing dengan pesaing tadi. Okay, kemudian yang kedua, faktor teknologi. Datangnya kehadiran teknologi baru yang menyebabkan BMC lama menjadi lapuk. Contoh katalah kita buat perniagaan bisnes surat khabar. Masa kita buat bisnes surat khabar, BMC kita dah lengkap lah, tip-top lah. Tiba-tiba bila hari ke hari, tahun ke tahun, kita ada teknologi-teknologi baru. Maksud mula dah datang komputer lah, smartphone lah dan sebagainya, orang tak boleh surat khabar, orang boleh baca through online kan. Jadi bisnes surat khabar tu akan mengalami kejatuhan yang teruk lah. Macam apa yang terjadi sekarang lah. Okay. Macam apa yang terjadi kepada utusan Malaysia dan sebagainya lah. Teruk jatuhnya. Okay. Sebab apa? Sebab pembaca beralih ke laman berita internet. Jadi apa kita nak buat sebagai businessman, sebagai business person, kita kena semak juga kita punya BMC ataupun kita semak kita punya revenue stream, aliran pendapatan. Kita kena ubahlah, kita tak boleh buat asset sale, tak boleh buat jualan aset. Tak boleh buat langganan surat khabar ataupun kita kena ubahlah business model canvas kita supaya kita mengikut teknologi. Okey, kemudian pasaran. Ketiga, faktor pasaran. Keadaan pasaran memainkan peranan. Contohnya kat sini, di tengah zaman-zaman pandemik ni, ekonomi tak stabil sebab ramai yang kena berhentikan kerja. Okey, ramai yang hilang sumber pendapatan. Tiba-tiba waktu itulah kita nak lancarkan bisnes kita. Contoh kat situ, tiba-tiba time itulah kita nak lancarkan jenama jam tangan mewah. Kemungkinan bisnes kita akan gagal lah sebab kita tak tengok dulu keadaan pasaran. Ada masa tahun lepas, masa PKP yang masa mula-mula tu, ada banyak bisnes yang tiba-tiba muncul. Yang masa time tu lah dia nak buat bisnes. Tapi dia tak boleh jangka agaknya pasaran waktu tu macam mana. Mungkin dia ingat sekejap je ke kan. Tiba-tiba pandemik ni berlarutan. Jadi bisnes dia drop lah waktu tu. Tak sempat nak berkembang pun. Kan? Jadi dia kena semak lah dia punya BMC. Okay, ataupun dia kena lancarkan dia punya bisnes di waktu pasaran stabil lah. Okey, kemudian yang keempat, kita ada faktor pelanggan. Kadang-kadang bila kita buat sesuatu bisnes, kita nak hasilkan produk dan perkhidmatan yang inovatif. Kita rasa produk kita tu dah sangat inovatif lah. Macam inovatif lah kan, macam produk yang canggih-canggih lah kita katakan. Produk yang berinovatif. Tapi inovatif saja tak cukup sebenarnya. Kalaulah produk kita tu kita je syok sendiri, kita kata produk kita berinovatif tetapi pelanggan tak boleh terima, maka BMC kita juga akan gagal. Okey, jadi sepatutnya semasa kita buat BMC ni lah kan, sepatutnya ada jugalah kita tengok kepada test market lah. Kita tengok kepada penerimaan pelanggan di pasaran lah. Macam mana, kena buat uji dulu. Okey, kemudian faktor yang terakhir adalah undang-undang. Akta dan peraturan banyak mempengaruhi sama ada key activities boleh dilakukan dan key resources boleh dilakukan. Contoh kat sini dia ada kekangan lah dari segi aktiviti dan juga resources untuk perniagaan kita. Contoh kalau kita buat bisnes pelombongan emas tapi kita tak dapat lesen daripada kerajaan, jadi tak boleh lah. Gagal lah kita punya bisnes kan. Nak buat pelombongan emas tapi tak mohon lesen daripada kerajaan. Jadi tak berjaya lah. Okey. Kemudian macam manalah rupa BMC yang sebenar-benarnya. Ini saya share daripada apa yang saya jumpa di internet lah.
Sebenarnya ini adalah BMC bagi industri makanan lah. Kalau tengok kat sini nama produk dia Popina Salutem. Okay, ni business model canvas dia tulis. Dekat sini dia ada komponen key partners, key activities, key resources, value proposition, customer relationship, customer segment, channels, revenue stream dan cost structure. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Kan tadi saya kata ada 9 komponen pada BMC. Dia letak 9 ni. Dia nyatakanlah untuk key partners dia, untuk dia punya partner, business partner, dia letak supplier, pembekal bahan-bahan dia, pembekal pembungkusan dia, logistik, perkhidmatan logistik kan, dia punya servis, orang yang nak hantar dia punya produk tu lah. So dia ada key partner dia ada 3. Okay, contoh kat sini value. Apa value produk dia? Dia letak kat sini healthy food. Produk dia adalah makanan berkhasiat. Produk dia bebas dairy lah, bebas hasil tenusu kan. Lepas tu friendly prices, harga pun murah. Ni dia letak. Ni contoh. Awak boleh tengok kepada contoh BMC yang ni. Sebab nanti kita nak buat tugasan, kita nak bina BMC ni. Jadi kena tengoklah, kena faham betul-betul. Okey, ni contoh BMC bagi dapur coklat. Ini Indonesia rasanya ni. Tapi cuba tengok salah satu customer segment dia letak kat sini. Customer segment bagi dapur coklat ni dia letak anak-anak, remaja, dewasa. Nampak? So dia punya customer relationship untuk nak buat perhubungan pelanggan dengan customers dia letak dia guna social media. Facebook, Twitter, dia guna website. Kan? Nampak tak? Ni saya tunjuk contoh sikit-sikit lah. Okay, ini adalah what should we state dalam BMC lah. Apa yang kita patut letak dalam BMC kita ni lah. Key partners, key activities, value proposition, customer relationship, customer segment, distribution channels, key resources, cost structure dan revenue stream. Ada 9 lengkap. Kalau kita awak semua boleh hasilkan satu BMC yang lengkap macam ni, maksudnya awak semua dah faham lah apa itu asas pembangunan produk ataupun business model canvas. Okey, jelas? Okey, tamatlah, lengkaplah keseluruhan topik 1 untuk business model canvas. Okey, saya harap awak semua dapat tonton berulang kali video ini untuk lebih pemahaman lah, supaya awak semua boleh hasilkan satu business model canvas secara sendiri. Okey, so jumpa lagi pada topik 2 yang akan datang. Sehingga berjumpa lagi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.